Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita sama-sama telah pun memperbincangkan 3 daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31, dalam surah Hud ayat 3 dan surah At-Tahrim ayat 8. 3 firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perihal taubat itu sendiri. Dan juga pada pertemuan yang lepas juga kita telah bincangkan tentang 2 buah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, iaitu namanya Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu tentang bagaimanakah Nabi sebut dalam sehari semalam bagi Nabi SAW bertaubat itu di antara 70 hingga ke 100 kali. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung kembali, kita akan sambung lagi sekali perbincangan kita, masih lagi memperbincangkan tentang perihal taubat, iaitu hadis yang seterusnya pada halaman yang ke-18. Muka surat 18, hadis yang ketiga.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan perbincangan kita pada halaman yang ke-18 di dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullahu ta'ala, pada hadis yang ketiga insya-Allah. Tapi sebelum tu, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakat kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita mendapatlah keberkatan daripada penulisan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan perbincangan kita. Terus pada halaman yang ke-18, hadis yang ketiga, kita akan bacakan sama-sama hadis tersebut. Hadis yang ketiga daripada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bitaubatin abadihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, lillahi ashaddu farahan bitaubatin abadihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi'ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka itu sendiri. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah disebutkan oleh seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat nama Anas bin Malik. Yang mana kita tahu bahawasanya sahabat Anas bin Malik ini adalah merupakan khadim. Khadim ni makna kata apa tuan-tuan? Khadim ni bermakna pembantu. Khadim ini adalah pembantu kepada baginda Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik merupakan seorang sahabat Nabi SAW dan dia juga merupakan pembantu kepada baginda Nabi SAW. Yang mana juga Anas bin Malik ini merupakan sahabat antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW. Maka kata Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, yang bermaksud apa dia? Sesungguhnya Allah amat suka dengan taubat hambanya dari seorang kamu yang jatuh dari atas untanya, dan sungguhnya unta itu telah menyesatkannya di sebuah padang belantara. Muttafaqun alaih.
Kemudian disambung lagi, dan dalam satu riwayat Muslim, sesungguhnya Allah amat suka dengan taubat hamba-Nya ketika dia bertaubat kepadanya dari seseorang kamu yang telah berada di atas unta tunggangannya di sebuah padang belantara. Maka untanya itu telah lepas daripadanya dan di atasnya makanan dan minumannya. Dia telah putus asa untuk mendapat kembali untanya itu, maka dia pun pergi ke sepohon kayu berbaring di bawah naungannya. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba untanya itu terdiri di sisinya, lalu dipegangnya tali kerikirnya seraya berkata, kerana terlalu suka, Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku dan aku ini Tuhanmu. Dia telah tersalah lantaran sangat gembira. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Yang mana kita sebut dalam hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyatakan bahawasanya tentang orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ini disebutkan dalam hadis ini, apa dia? Adalah orang yang mana apabila mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sangat gembira dengan taubatnya itu. Orang yang bertaubat kepada Allah, kembali taat kepada Allah setelah mereka itu melakukan dosa-dosa mereka, tidak kira sama ada dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, tidak kira sama ada mereka itu sengaja melakukan dosa kecil ataupun sengaja melakukan dosa yang nyata ataupun tak sengaja, maka di sini kalau dengan taubatnya kita itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih suka, Allah lebih gembira. Berbanding dengan gembiranya yang disebutkan daripada hadis ini, gembiranya seorang yang mana dia satu ketika pergi untuk berjalan dan bermusafir dalam keadaan mana untanya itu yang ditungganginya tiba-tiba hilang daripada penglihatan matanya. Apa dia? Seorang lelaki yang menunggang unta, yang mana untanya dan dianya itu berada di atas belantara tanah yang sangat lapang, tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Tiba-tiba saat dia menunggang, dalam satu masa untanya itu hilang daripada pandangan matanya dan dia kehilangan punca. Kerana apa? Kerana di atas untanya itu ada makanan dan minumannya itu juga ada apa-apa kelengkapan. Maka dengan pada itu, seorang lelaki yang kehilangan ini, dia cuba untuk mencari untanya yang telah hilang, tetapi tidak juga jumpa. Dan lantaran dia menemukan sebuah pohon ataupun sebatang pokok, ataupun satu pohon, maka dia pun berteduh di bawah pohon tadi dan dia pun tidur. Kerana dia telah putus asa mencari akan untanya, dia pun berehat. Tak kala dia berehat, kemudian dia tersadar, bila dia buka mata, maka dia nampak ada unta di sisinya. Untanya itu ada di sisi dengan penuh bekalan makanannya itu. Maka pada saat itu dia sangat-sangat gembira. Sangat-sangat gembira, tuan-tuan. Gembiranya bagaimana? Sehingga kegembiraannya itu sampai dia sendiri pun tersalah dalam kata-katanya. Sampai dia kata apa? Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan Engkau adalah hamba aku. Sampai tersalah begitu. Sebab apa? Sebab terlalu gembira. Maka disebutkan dalam hadis ini, kegembiraannya seorang lelaki yang hilang, tidak ada apa-apa punca, yang tidak ada apa-apa lagi sebab untanya telah hilang pada ketika itu. Bila dia temukan kembali untanya itu, maka kegembiraannya itu Allah lebih gembira daripada kegembiraan lelaki tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ambil satu contoh. Kita barangkali mungkin ada orang yang kita sayang. Barangkali juga mungkin ada orang, ada benda yang paling kita sayang. Ini contoh yang pertama. Yang mana benda yang paling kita sayang ini, tuan-tuan, sebagai contoh kita katakan kita ada rumah, kita ada kereta dan kita ada sebagainya. Ini semua yang kita sayang. Tetapi cuba bayangkan pada satu malam itu Allah uji ke atas diri kita. Dengan rumah kita, dengan kereta kita, Allah ambil dengan sekelip mata. Dengan apa? Dengan berlakunya satu kebakaran terhadap rumah kita. Berlakunya satu kebakaran terhadap rumah kita, maka dengan asbab daripada itu Allah ambil semua harta kita. Yang ada hanyalah kita dengan sehelai sepinggang, dengan pakaian sehelai saja, tuan-tuan. Kita tidak ada apa-apa, tuan-tuan.
Maka pada ketika itu, kita ini ibarat orang yang telah berputus harap dan tidak ada apa-apa. Dah tak ada apa-apa dah. Menangis pun tak apa, kalau dengan kaedah kita menangis pun tak boleh nak kembalikan kembali semula, tak boleh nak mengembalikan semula harta kita itu sendiri. Kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah tidak ada apa-apa lagi di dunia ini, melainkan yang aku ada di dunia ini hanyalah Engkau, ya Allah. Sehingga kan pada kita ketika itu kita hampir berputus harap terhadap Allah. Sebab rumah yang kita sayang, kenderaan yang kita ada, harta-harta yang kita ada pada ketika itu semua tidak ada, hilang. Termasuk juga pada ketika itu, cuba tonton bayangkan dan tonton fikirkan sejenak. Dan pada ketika itu Allah juga mengambil orang yang kita sayang dengan sebab daripada asbab daripada kebakaran tersebut. Kita tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Kosong, tuan-tuan. Maka pun kita pun duduk di kita pun duduk di tepi jalan, memikirkan dan mengenangkan apa yang telah berlaku. Maka pada ketika itu, tuan-tuan bayangkan, sedihnya pada ketika itu, kita pun tak tergambar. Allah Akbar, sedih sangat. Sebab hilang dah. Dah tak ada apa-apa dah, kosong dah. Nak pergi mana, nak berteduh, tak tahu dekat mana. Nak ke mana-mana, dah tak boleh sebab tak ada kenderaan. Hanya berjalan kaki. Nak makan, dah tak ada apa-apa. Makanan pun tak boleh kita nak peroleh sebab duit kita semua habis, tuan-tuan. Dah tidak ada apa-apa lagi, tuan-tuan. Termasuk dengan kad pengenalan kita semua habis, tuan-tuan, dijilat oleh api. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, kita berasa sangat sedih. Dan tuan-tuan bayangkan dalam keadaan kita sedih itu tadi, tuan-tuan, tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Datang seorang hamba Allah, dia nak bantu kita dengan dia memberikan penawaran yang sangat hebat. Barangkali hamba Allah ini merupakan hamba yang sangat kaya. Dan sangat kita kata, sangat orang kata, mempunyai harta yang banyak sangat. Dia datang, dia jumpa kepada kita. Tatkala dia jumpa kepada kita, seraya dia pun berkata kepada kita, kenapa? Dia tanya kepada kita. Maka kita pun kata, rumah saya baru sahaja terbakar, kereta saya, harta saya, termasuk dengan orang yang paling sayang saya, semua dah tak ada. Melainkan saya ini hanya tinggal sebatang kara. Maka mendengar kisah tersebut, lelaki yang tadi mendengar akan kisah kita, dia pun rasa simpati dengan kita lantaran dia bantu kita pada ketika itu. Dia bantu kita dengan apa? Dia kata, tak apa, saya akan bantu awak. Saya akan bantu awak di sini, saya akan berikan apa yang kelengkapan yang sepatutnya yang awak layak untuk terima. Maka pada ketika itu diberi kita sebuah rumah, subhanallah. Diberi kita sebuah kenderaan, Allahu Akbar. Malahan diberi kita lagi dengan orang yang boleh menjaga kita sebab kita tinggal sebatang kara. Tuan-tuan bayangkan pada ketika itu Allah tarik nikmat kita, Allah tarik rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian lepas daripada itu Allah datangkan hamba-Nya untuk bantu kita dengan menggantikan dengan yang lebih baik. Subhanallah. Maka perasaan kita pada ketika itu barangkali kita rasa sangat gembira, tuan-tuan. Yang mana kegembiraan ini kadang-kadang orang kata tak terucap. Tak mampu nak kata. Gembiranya kita pada ketika itu tak mampu nak ucap, tak mampu nak lafazkan. Sehingga gembiranya kita pada ketika itu, lazimnya kita gembira, kita akan ketawa dan sebagainya. Tapi gembiranya kita pada ketika itu sehingga mengalirkan air mata kita, subhanallah. Gembira, tuan-tuan. Ya. Sudah jadi barang pastinya kita gembira dengan hal yang tersebut. Sebab apa kita gembira? Sebab Allah datangkan kedukaan pada hati kita, tapi Allah gantikan dengan satu lagi kegembiraan yang lebih baik. Kita rasa gembira. Tapi dalam hadis ini menyatakan, kalaulah pada ketika itu kita rasa gembira, malahan kalaulah kita jadi seorang hamba, seorang pendosa, seorang yang lalai, yang mana selepas dia lalai, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan Allah itu lebih gembira daripada gembiranya kita tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan. Apabila Allah gembira dengan kita, apabila Allah senang dengan kita, maka dengan sebab itulah doa dan permohonan kita Allah terima. Tuan-tuan, kalau kita ambil contoh sebagaimana kita ada seorang anak. Ada seorang anak yang mana dia taat kepada kita. Kita ada lagi seorang anak yang mana anak ni degil dan tak taat kepada kita. Sudah jadi barang pastinya kita akan gembira dengan anak yang taat ini
Yang mana dengan anak ini tadi tuan-tuan, dia mendatangkan satu perkara yang sangat baik untuk diri kita. Memberikan manfaat yang sangat baik. Kita gembira dengan anak yang satu lagi. Tetapi anak yang satu lagi sangat memberikan mudarat kepada kita dan sangat menduka citakan kita, maka kita pun tak gembira dengan dia. Anak yang mengembirakan kita tuan-tuan, bila dia bercakap dengan kita, kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan dia. Anak yang menggembirakan kita ini tuan-tuan, dan membuat hati kita senang, bila dia minta kepada kita, kita lebih senang nak beri kepada dia. Ini anak yang mengembirakan kita. Adapun anak yang menduka citakan kita tuan-tuan, bila dia nak minta kepada kita, kita susah nak beri kepada dia. Bila dia berbual dengan kita dan berkomunikasi dengan kita, kita akan rasa kurang senang. Ini perbezaan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, inilah kita nak sebut, apabila Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan kita, Allah suka dengan kita dengan sebab kita bertaubat tadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan dengar doa kita. Allah akan ambil doa kita. Allah akan jadikan kita daripada kalangan orang yang terpilih kerana Allah senang dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadilah kita orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita akan hamba Allah yang Allah itu gembira dengan kita tuan-tuan, dengan apa yang kita lakukan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kegembiraan tersebut tuan-tuan, kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah asbab daripada taubat, yang ini kembali taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang pertama tuan-tuan. Tetapi yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, kalau kita jadi seorang ibu atau seorang ayah, barangkali kita ada anak yang boleh menggembirakan kita dan ada seorang anak lagi yang mendukacitakan kita tuan-tuan, maka pesan para ulama, adililah anak kita dan layanilah mereka itu dengan seadil-adilnya. Jangan kita lebihkan anak yang menggembirakan kita, tapi kita mengurangkan kasih sayang anak yang mendukacitakan kita. Berikan kasih sayang yang sama. Berikan kita pengajaran yang sama tuan-tuan. Berikan nasihat yang sama. Berikan mereka kekuatan yang sama. Berikan mereka dorongan yang sama. Walaupun yang satu ini mengembirakan kita dan satu mendukacitakan kita, maka jadilah kita seorang ibu dan ayah yang adil, supaya di akhirat kelak nanti kita tidak akan didakwa nanti tuan-tuan. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis yang pertama apa dia tuan-tuan? Jadilah kita seorang hamba yang sentiasa memohon, meminta maaf, memohon ampun, bertaubat, kembali taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sebab daripada itu tuan-tuan, kita akan menggembirakan Allah. Allah akan gembira dengan kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, orang yang banyak bertaubat adalah orang yang menggembirakan Allah Ta'ala. Dan sebab itu doa mereka ini doa yang didengari oleh Allah. Ini antara suri tauladan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana pertikaian-pertikaian yang tertentu kita katakan kenapa. Bila mana asbab daripada taubat, soalan kenapa itu tak akan timbul lagi dalam pada lafaz ataupun pada lidah kita. Ini hadis yang ketiga. Kita baca pula hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari Abi Musa Abdullah bin Qais, dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Saya ulang balik. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan, hadis yang keempat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abi Musa al-Ash'ari. Nabi Musa al-Ash'ari ni tuan-tuan tahulah, Abi Musa al-Ash'ari adalah merupakan seorang sahabat namanya Abdullah bin Qais. Nabi Musa al-Ash'ari meriwayatkan hadis, kata apa daripada Nabi SAW, kata apa? Sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya ketika malam
supaya bertaubat orang yang jahat di waktu siang dan menghamparkan tangannya di waktu siang supaya bertaubat orang yang jahat di waktu malam sehingga terbit matahari daripada tempat terbenamnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hadis yang keempat ini menyatakan tentang apa? Orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda orang yang bakal mendapat rahmat daripada Allah. Kerap kali, sering kali saya sebut, kita selalu berdoa, mudah-mudahan semoga Allah mengurniakan rahmat dan redha-Nya terhadap diri kita, dan dengan asbab daripada itu kita akan mudah untuk tergolong daripada kalangan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan daripada hadis ini tanda-tanda orang yang bakal mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa dia? Orang yang bakal mendapat rahmat daripada Allah itu adalah orang yang bertaubat, yang sentiasa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi natijah orang yang bertaubat ini bukan sekadar dia mendapatkan kegembiraan daripada Allah, bukan sekadar dia itu bakal mendapat hal-hal yang gembira. Dia ini bukan sekadar berbahagia di dunia dan di akhirat. Dia ini bukan sekadar berjaya di dunia dan di akhirat. Malahan kata baginda Nabi SAW, orang yang bertaubat berdasarkan hadis yang keempat ini adalah orang yang bakal memperoleh rahmat daripada Allah. Sebab itu disebut Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya. Menghamparkan tangannya ini berarti apa dia? Allah itu nak beri rahmat. Allah itu memberikan rahmatnya. Tangan, apa maksud daripada hadis ni? Tangan ini maksud dia apa? Rahmatnya. Nak berikan rahmat kepada siapa? Kepada hamba-Nya yang bertaubat pada waktu siang. Maknanya kata apa? Maaf, seorang hamba yang bertaubat pada waktu malam. Sebab apa? Waktu siang dia buat dosa, kemudian waktu malam dia bertaubat. Maka waktu tersebut Allah dah menghamparkan rahmatnya kepada hamba-Nya itu. Ataupun dia buat dosa pada waktu malam, kemudian dia bertaubat pada waktu siang. Begitulah lazimnya. Maknanya kata apa? Dia adalah orang yang sentiasa bertaubat, iaitu kembali kepada Allah daripada dosa-dosanya dan daripada lalai terhadap Allah. Maka orang yang bertaubat ini tak pernah putus waktu siang buat dosa, malam bertaubat, waktu malam buat dosa, siang bertaubat. Maka dengan cara ini tuan-tuan, bila mana dia lazim bertaubat kepada Allah, lama kelamaan dia akan putus daripada untuk melakukan dosa. Cuma yang sukar untuk dia hilangkan adalah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang begini, siang malam dia tak pernah putus untuk bertaubat kepada Allah. Waktu dia bertaubat itu, Allah menghamparkan rahmatnya. Allah memberikan rahmatnya. Kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang bertaubat pada hadis yang keempat. Baik, alhamdulillah pada hadis yang keempat. Sampaikan hadis yang keempat ni katakan apa? Dalam hadis yang keempat juga menyatakan, selagi mana matahari belum terbit daripada tempat terbenamnya. Maksud dia apa? Selagi mana matahari belum terbit daripada barat. Berarti apa? Itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang besar. Dan saya pernah sebutkan pada pertemuan yang lepas, adalah tanda-tanda hari kiamat adalah bila mana matahari itu terbit daripada barat, dan merupakan satu masa yang mana kita kata Allah menerima sahaja taubat hamba-Nya. Bila-bila masa dia nak taubat, dia boleh taubat. Tetapi ada dua masa yang mana dia kalau bertaubat Allah tak terima lagi taubatnya. Apa dia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengatakan pada hujung hadis tadi dia kata apa? Sehingga matahari terbit pada tempat terbenamnya. Itu apa dia? Ya, ini bila mana matahari terbit daripada barat, maka pada ketika itu pintu taubat telah pun ditutup. Menyesal macam mana pun Allah tidak terima. Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kelima. Tapi insya-Allah tuan-tuan, pada hadis yang kelima dan hadis yang keenam ini saya akan baca sepintas lalu. Hadis yang kelima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah SAW, "Man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Katanya bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang telah bertaubat sebelum terbit matahari dari tempat terbenamnya, diterima taubatnya. Hadis yang kelima. Hadis yang keenam, kita sebut lagi. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW sabdanya, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan katanya hadis hasan. Hadis hasan. Yang bermaksud daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat hambanya selagi dia tidak berbalik-balik. Baik. Hadis yang kelima menyatakan tentang apa dia, tuan-tuan, adalah yang tadi kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi tentang pintu taubat masih lagi dibuka. Maknanya kata masih lagi kita berpeluang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana satu masa yang taubat tak diterima ialah ketika matahari terbit daripada barat. Itu yang pertama. Hadis yang ke-6 pula menyatakan bahawasanya bertaubatlah kita pada bila-bila masa yang mana kita suka, kita nak taubat, Allah akan terima. Saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring dan berbagai-bagai cara lagi bertaubat dengan kita kembali taat kepada Allah, kita boleh buat. Tetapi ada lagi satu masa yang mana taubat kita tidak akan diterima. Adalah apa dia? Dalam hadis ni disebut sebagai yugharghir. Yugharghir maknanya kata apa? Nyawanya telah sampai kepada pangkal halkum. Orang panggil nyawa-nyawa ikan, tuan-tuan. Iaitu pada ketika itu, tuan-tuan, pintu taubatnya telah pun ditutup. Iaitu maksud berbalik-balik, Allah tidak akan terima lagi taubatnya. Kalau pada ketika malaikat Israel mencabut nyawanya sudah sampai kepada pangkal kerongkong, waktu tersebut baru dia nak Allah, dia nak bertaubat, tuan-tuan. Pada ketika itu taubatnya tidak diterima oleh Allah. Sampailah daripada dia masih ada nyawa, tuan-tuan. Nyawa di pangkal kerongkong masih ada nyawa. Waktu tersebut tak diterima taubatnya, sampailah dicabut nyawanya sepenuhnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang saya perkatakan pada sebelum ini, tuan-tuan, adalah bahawasanya, tuan-tuan, setelah mana kita melakukan dosa, setelah mana kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah daripada itu kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan jangan risau, Allah akan terima taubat tuan-tuan. Sejahat mana pun tuan-tuan, sezalim mana pun tuan-tuan, tapi tuan-tuan berkeinginan untuk kembali kepada Allah dan menyesal atas perbuatan yang tuan-tuan lakukan, dan tuan-tuan berhenti daripada melakukan keburukan tersebut, dan tuan-tuan berazam untuk tidak akan ulang lagi perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, tuan-tuan. Jangan risau. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maaf. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka dengan orang yang bertaubat dan orang yang sentiasa bersuci. Tuan-tuan jangan risau. Kerana taubat ini juga natijahnya itu nak menyucikan zahir, nak menyucikan batinnya, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita jadi orang yang jahat, tuan-tuan, kita nampak ada seorang itu melakukan kejahatan, tuan-tuan, kita jangan cerca dia, tuan-tuan. Ramai yang jadi pada diri kita ini, bila melihat orang melakukan kejahatan, tuan-tuan, dia terus akan pandang orang itu jahat. Nampak saja orang buat jahat, kita akan pandang dia terus jadi jahat. Dan lantaran kita akan mencerca orang tersebut, inilah yang menjadi kesilapan kita. Sepatutnya kita sebagai seorang sahabat yang kasih kepada sahabatnya, apabila melihat kejahatan berlaku kepada orang yang bukan Islam, jangan kita cerca individu tersebut. Ini kata ulama. Cercalah kita akan kejahatan yang dilakukan. Nescaya kalau kita cerca akan individu tersebut, apabila individu tersebut telah berubah menjadi orang yang baik, tuan-tuan, kita tak akan percaya lagi dengan dia. Kita akan anggap dia jahat. Lantaran ini juga kata ulama merupakan penyakit hati bagi diri kita, tuan-tuan.
Tetapi kalau kita benci kepada kejahatan yang dilakukan sahaja tuan-tuan, lantaran bila mana orang yang melakukan kejahatan tadi dia berubah untuk kembali kepada Allah, maka kita akan terimanya. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Sebagai contoh, mungkin ada seorang daripada kita ni penagih dadah tuan-tuan, perompak dan sebagainya, dan kita pun pernah dirompaknya tuan-tuan. Dan kita tahu siapa yang menagih dadah tersebut, dan kita tahu satu ketika dia telah ditangkap oleh penguat kuasa, seperti mana polis menangkap orang yang telah mencuri tadi tuan-tuan. Bila mana dia telah ditangkap tuan-tuan, dia pun masuk dalam penjara dan menerima hukumannya selama bertahun-tahun, 2-3 tahun masuk dalam penjara. Kemudian bila mana dia keluar daripada penjara, dia dengan azam orang tadi nak kembali kepada kebaikan, nak minta dorongan daripada masyarakat untuk memulihkan diri dengan sebenar-benar pulihan. Tetapi tuan-tuan, kita sisihkan dia tuan-tuan. Sebenarnya pada ketika itu apa yang berlaku pada diri kita? Kita bukan benci kepada kejahatan yang dilakukan, tidak, tapi kita benci kepada individu. Sebab tu bila dia balik kepada kita, dia nak berubah, kita tak nak pandang perubahannya. Kita hanya pandang waktu silam dia jahat. Tuan-tuan, ini sebenarnya saya tak langsung, bukan dia yang tak betul, tapi hati kita yang tak betul tuan-tuan. Allahu Akbar. Berhati-hatilah kita tuan-tuan dengan sikap yang sedemikian rupa. Kerana masalah begini tuan-tuan banyak berlaku. Kadang-kadang berlaku pada diri kita, kadang-kadang berlaku kepada orang yang kita sayang. Penyakit-penyakit begini tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian supaya buang penyakit ni cepat-cepat. Kalau tak dibuang penyakit ni tuan-tuan, maka dia akan jadi satu penyakit yang melarat dan membusuk, dan natijahnya akhir sekali tuan-tuan, apa akan jadi? Kita akan pandang diri kita baik saja tuan-tuan, orang lain semua jadi tak baik tuan-tuan. Dan ini juga kata ulama, ia merupakan penyakit hati yang mana kena ubat dengan secepat mungkin. Sebab tu cara untuk kita merawat apa dia tuan-tuan? Kita pandang diri kita, ya Allah, aku ni adalah hamba Engkau yang tak baik sangat ya Allah. Aku ni bukan baik sangat ya Allah, tapi aku berazam untuk jadi lebih baik ya Allah. Ya Allah, seandainya aku memandang keburukan orang ya Allah, maka Kau jadikanlah pandangan aku itu supaya aku benci kepada keburukannya sahaja ya Allah. Jangan aku benci kepada dirinya ya Allah, kerana aku takut pada hatiku ini supaya aku takut hati aku ini terjatuh kepada penyakit yang mana aku akan anggap diri aku ni hebat, diri aku ni paling baik ya Allah. Ya Allah, Kau jauhilah aku akan penyakit-penyakit tersebut ya Allah. Ya Allah, Kau hindarkanlah aku daripada penyakit-penyakit tersebut ya Allah. Ya Allah, aku kasih kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku sayang kepadamu ya Allah. Kau datangkanlah kepada hati-hatiku ini dengan jiwa-jiwa yang tenang ya Allah. Kau kembalikanlah aku kepadamu ya Allah dalam keadaan yang tenang ya Allah. Mudah-mudahan dengan kembalinya aku itu dalam keadaan yang tenang ya Allah, Engkau berikanlah rahmat dan redha-Mu kepadaku ya Allah. Dan mudah-mudahan daripada itu ya Allah, aku tergolong daripada kalangan orang-orang yang terpilih, daripada kalangan orang yang Engkau pilih ya Allah. Doa kita selalu begitu tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tak tahu tuan-tuan bila Allah akan cabut nyawa kita. Sebab tu perkara yang paling bahaya tuan-tuan dalam diri kita, bila kita rasa diri kita baik tuan-tuan. Saya mengaku tuan-tuan, diri saya sendiri pun adalah insan yang lemah, tak lari daripada kesilapan. Sebab tu saya juga kadang-kadang saya meminta kepada tuan-tuan dan puan supaya sentiasa doakan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saya, Allah berikan petunjuk dengan sebaik-baik petunjuk, Allah berikan saya satu pengajaran yang lebih lagi, mudah-mudahan saya boleh menempuh akan jalan-jalannya supaya di akhirat kelak kita boleh saling membantu antara satu sama lain. Tuan-tuan boleh bantu diri tuan-tuan dan puan-puan, dan juga di samping tu tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu saya juga. Saya juga boleh bantu diri saya, dan tuan-tuan juga di akhirat kelak saya juga boleh bantu diri tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang saja yang saya boleh kongsikan pada hari ini tuan-tuan, tentang 4 buah hadis yang kita baca, yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan hadis tadi dapatlah diambil pengajaran untuk kita bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah kita berdoa kepada Allah setiap hari, setiap masa, Allah golongkan kita daripada kalangan orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadanya, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ini tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah, dan tergolong daripada kalangan orang yang sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kalangan orang-orang yang terpilih, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datangnya daripada Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi sekalian, insya-Allah kita akan sambung kembali pengajian kita Riyadhus Salihin ini pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah, pada hadis yang seterusnya. Hadis lagi berkaitan dengan taubat sampai habis, insya-Allah. Mudah-mudahan kita baca sama-sama hadis ni, Allah memberikan natijah yang baik buat diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم دفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته